Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid ya. Okey, hari ini kita sambung lagi. Okey, tajuk hemostasis. Kita telah belajar hemostasis dalam manusia dan juga dalam haiwan. Apa itu hemostasis? Ingat lagi tak? Okey, hemostasis adalah keadaan tubuh badan kita atau tubuh badan haiwan dan tumbuhan untuk mengekalkan keadaan yang sesuai dengan persekitaran supaya dia boleh berfungsi secara optimal. Okey, sambung lagi ya. Okey, hemostasis dalam tumbuhan ya. Okey, saya baca dulu ya. Perhatikan keadaan tumbuhan pada waktu yang berlainan dalam sehari. Okey, kalau awak ada kebun dekat rumah, awak boleh tengok ya. Okey. Tumbuhan memerlukan air yang mencukupi untuk mengelakkan tumbuhan menjadi layu dan mati. Bagaimanakah tumbuhan mengawal atur kandungan air pada hari panas dan hari sejuk? Okey, awak tengok pokok dua ni, keadaan satu dan keadaan dua. Yang satu ini pada waktu tengah hari. Yang kedua adalah pada waktu petang. Kalau awak rasa gambar ni tak terang, awak boleh buka muka surat 80 buku teks. Ni gambar ni dalam buku teks ni Okey. Muka surat 80. Okey, awak tengok ni. Tengah hari. Daun dia macam dia bergulung-gulung dan dia macam terkepit rapat kan, dia tak kembang kan, macam layu sikit. Betul tak? Okey, yang kedua, petang bila dah sejuk, daun ni awak nampak dia seakan kembang sedikit. Betul tak? Dia punya penerangan apa? Gambar foto 3.8. Pokok pisang yang menggulung. Pokok pisang menggulungkan daunnya apabila hari panas untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, ini konsep luas permukaan pula lah dia akan tutup rapat supaya mengurangkan permukaan daun yang terdedah pada udara. Okey, air daripada tumbuhan hilang melalui satu proses yang dikenali sebagai transpirasi. Okey, transpirasi Boleh ingat? Ini awak kena tahu ni, basic ni. Kalau awak masuk kelas sains nanti, inilah yang awak akan hadap hari-hari. Ini semua sangat asas dalam sains untuk kelas sains. Dalam proses transpirasi, air hilang daripada daun dalam bentuk uap air ke persekitaran melalui stoma. Stoma ni adalah liang-liang atau lubang-lubang halus yang ada pada daun. So air itu keluar pada lubang stoma ni. So hal ini melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, pokok pun ada sistem pengangkutan Okey, hemostasis dalam tumbuhan ini bahasa Inggeris lah, transpiration. Ada lubang-lubang yang sekat ni. Ini adalah lubang-lubang stoma, ada banyak pada daun ni boleh dibesarkan. The small openings on the underside of leaf are called stomata. Okey, dalam bahasa Inggeris dia stomata. Banyak stomata. Okey. Lubang-lubang ada banyak pada bahagian bawah daun. Okey, air daripada tumbuhan hilang melalui satu proses disebut sebagai proses transpirasi. Ini yang ulang balik lah. Ini ulang balik. Okey. Dalam proses transpirasi, air hilang daripada daun dalam bentuk uap air ke persekitaran melalui stoma. Hal ini melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, terusnya transpirasi lagi penerangan dia. Apa kelebihan dia? Transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Dari tanah ni melalui akar kan. Daripada akar naik ke atas, ke batang dan seterusnya ke daun. Kemudian penyenjatan air pada daun menyejukkan tumbuhan pada hari panas.
Okey. Air wap air itu dapat sejukkan tubuh badan ataupun pokok lah dapat sejukkan pokok. Okey. Okey, ini sebatang pokok yang besar ni, pokok tematur contoh sini ada akar, batang dan daun. Tengok ni pergerakan air dari bawah naik ke atas. Okey, tengok nombor 1 adalah di bahagian akar. Okey, kita besarkan sikit. Okey, bahagian akar, ada hujung akar ni ada batang ni akar dan dia ada hujung akar, dia ada rambut-rambut akar Okey. Okey, bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah. Okey, ni yang tanah ni di sekeliling ni dia akan masuk ke hujung akar, masuk ke dalam akar. Dan seterusnya masuk ke dalam lagi dan ada saluran yang bernama xylem akan bawa naik ke atas. Xylem dan flowem tu lah nanti awak belajar nantilah mana satu xylem, mana satu flowem. Akan bawa kita panggil saluran Saluran ni akan bawa air naik ke atas. Nampak ni, dia naik ke atas. Yang tengah-tengah ni Xylem dia akan naik atas, bawa air naik ke atas. Okey. Sampai ke atas, dia akhir sekali sampai ke daun. Okey, pada daun ini ada liang stoma, dia akan keluar secara wap air. Maka berlakulah proses yang dinamakan transpirasi, menghasilkan daya yang menarik air daripada bahagian batang tumbuhan. Okey, bila air ini keluar secara tak langsung menyebabkan tekanan air dalam ini sudah berkurang kan. So dia akan menarik air semula dari akar sampai ke atas. So dia sentiasalah dia keluar macam tu, dia keluar. Faham Okey. Okey, dia keluar melalui lubang yang dinamakan stoma Kita tengok populasi sains maklumat di sini. Kira-kira 90% air yang diserap oleh akar tumbuhan hilang melalui transpirasi. 90% hilang hanya untuk menyejukkan pokok saja. 10% lah yang digunakan untuk fotosintesis. Maksudnya kalau lagi di sini. Fotosintesis awak ingat kan untuk menghasilkan makanan Okey, stoma. Sel-sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Pada waktu siang, stoma terbuka untuk pertukaran gas. Pada masa yang sama, wap air akan hilang daripada daun dan ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Okey, ini bentuk gambar tadi dalam bentuk lukisan inilah dia stoma yang terbuka. Faham? Ini gambar rajah dia. Di sekeliling ni ada sel pengawal, dia akan bila dia mengecut jadikan sel pengawal ni berkecut dia jadi bengkok bila bengkok ada lubang. Bila lubang, itulah dinamakan liang stoma. Okey. Di situlah air keluar. Di sinilah air keluar. Faham? Air keluar. Air keluar. Sebagai wap air ni atas kan. Okey. Warna merah wap air. Okey, pada suhu yang terlalu tinggi tutup pula dia terus tutup. Sel pengawal ni mengecut, mengendur dan menutup. Kenapa tutup? Untuk mengurangkan air yang tersejat daripada pokok nanti tak cukup air pula untuk pokok kan. Kering pula dia, layu terus mati. Okey So cara dia untuk mengawal air kehilangan air. Faham Dia buka dan dia tutup. Suhu yang sangat tinggi dia akan tutup.
Kalau suhu panas saja dia buka. Kalau panas sangat-sangat, dia akan tutup. Okey. Kepentingan hemostasis kepada manusia dan benda hidup. Okey, kawalan hemostasis dalam badan manusia dan benda hidup bertujuan untuk menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim dan yang peka kepada perubahan sekitaran. Perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim. Okey, faham tak ni? Tindak balas kimia dalam benda hidup dikawal oleh enzim yang peka terhadap perubahan persekitaran. Maknanya kalau suhu sejuk dan suhu panas, kadar aktiviti enzim ni pun bertukar. Okey, pegang kedua. Kita harus bersyukur. Kenapa? Kerana hemostasis menyebabkan persekitaran dalam badan dapat dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Okey, Tuhan tu sangat bijaksana. Dalam badan kita ni dia dah ciptakan supaya badan kita boleh kawal keadaan supaya kita sentiasa efisien badan kita. Bayangkan kehidupan kita tanpa hemostasis. Kalau tak ada hemostasis macam mana? Apa akan jadi? Apakah kesannya? Jika suhu badan kita ni kalau nak tinggi dia tinggi terus. Kalau nak sejuk pun dia akan sejuk. Apa jadi? Apakah kesannya jika kandungan air di dalam badan kita yang hidup ni hilang tanpa dikawal? Tiba-tiba air habis dalam badan, tiba-tiba air penuh dalam badan. Mana tu? Dia tak ada keseimbangan, tak ada yang mengawal dia supaya dalam keadaan yang sentiasa sesuai atau panggil sentiasa optimum. Optimum ni maksud dia, awak ada biasa dengar perkataan maksimum, minimum, betul tak? Okey, maksimum paling tinggi, minimum paling rendah. So optimum ni di tengah-tengah. Okey, faham tak? Optimum tu di tengah-tengah, maksudnya yang sesuai. Okey, inilah keadaannya. Ni manusia belah sini, kalau suhu dia tinggi dia demam lah. Pokok pun sama, kalau dia tinggi, pada depannya dia akan layu. Lama-lama pun jadi pokok. Tak cukup air, matilah. Manusia pun sama. Kalau lama sangat demam, lama-lama dia pun mati. Okay. Kemudian, saya nak buat latihan. 2 soalan je, muka surat tengok 83. Ada soalan, apakah homeostasis pada buku latihan? Berikan 2 contoh kawal atur yang penting dalam badan manusia. Okey. Kalau awak rajin, awak buatlah nota ringkas sikit-sikit. Kalau awak rajin lah. Yang penting awak buat soalan ni. Nota tak payah buat, tak apa. Awak buat soalan ni. Kemudian ingat, awak ada projek kapal selam. Siapkan projek kapal selam tu. Ingat bila nak hantar, buka sekolah, minggu pertama tu awak kena hantar. Faham? Kalau awak tak pandai buat, mintalah tolong abang, kakak, mak, ayah tolong. Pak saudara. Okey? Okey, saya harap awak faham tajuk kita hari ini. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.